Ya, bang. Masalah ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melawat sendiri projek tambakan laut di Tanjung Kling. Saya berada dalam terminal nelayan. Ini terminal nelayan. Ini di orang kuat nelayan, cara hidupnya nelayan. Ini jatinya. Dan ini kalau mengikut apa yang mereka cakap, bahawa ia akan jadi kenangan. Walaupun kerajaan telah belanja hampir 2 juta untuk membuat jati bagi kepentingan 45 orang lebih kurang keluarga nelayan di Tanjung Kling ni. Tetapi pihak kawasan di depan saya ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengok yang keruh ni, yang bakal keruh ni adalah akan potensi akan ditambak dalam masa 3-4 tahun. Agak-agak bang, projek ni berapa tahun bang? Saya tak ada tu. Tak tahu ya? Dalam perancangan tu. Jadi mudah. Yang tuan-tuan nampak kat sana tu, itu kapal yang digunakan untuk menarik pasir daripada Tanjung Bruas. Ini sebelah ni Tanjung Bruas. Laut Tanjung Bruas ni dibawa ke Kota Laksmana. Maknanya sekarang ini masalah yang bangkit di kawasan ini, inilah projek yang akan berlaku bagaimana pencarian nelayan selepas tambakan ini dilakukan. Kerajaan telah prihatin, lakukan yang terbaik bagi mereka tempat dermaga ataupun terminal nelayan. Dan dahulunya kawasan ini ada hakisan. Setelah dibuat terminal, maka didapati pasir dah mula balik naik ke atas. Kata pakar nelayan di sini, bahawa mereka saja yang tahu terhadap bagaimana pasir itu terbuang, terhakis, dan bagaimana pasir itu boleh naik balik ke darat. Jadi antaranya kerana arah angin. Daripada mana dia bang? Abang kata barat daya. Barat daya dan barat laut. Ya. Bila angin tu bertiup. Dengar ni penjelasan. Tak ada pasir ni. Oh, tak ada pasir ya? Aduh, tak ada pasir. Jadi makna pasir tu datang daripada Pantai Putih pasir ni. Daripada. Walaupun sudah ada kepungan tambak tu. Tak walaupun dah jadi pasir tu. Tambak tu dah ada ya? Jadi pelupus. Jadi bila angin barat laut daripada Pantai Putih dia akan akis, itu yang menyebabkan pokok-pokok akan tumbang. Jadi kerajaan ni Melaka kalau boleh nak buat tu, buat satu macam jeti yang kita ada ni ke depan lah. Bawa ke depan. Jadi ada kan satu pangkalan nelayan yang saya buat ni. Dan sama juga untuk pelancong-pelancong. Boleh mayu. Boleh jalan. Boleh tengok nelayan menangkap ikan. Boleh. Ya. Jadi apa ni abang? Saya nak tanya. Projek ini ada tak diberitahu taklimat pada nelayan bagaimana akan berlakunya setelah projek ini berjaya 5-6 tahun akan datang ke 3 tahun akan datang ke, iaitu dipanggil nelayan, dibincangkan, ada ke tidak? Sebelum projek ini ya, nelayan lah. Yang saya lah yang mengusulkan kan projek ini, projek tambak jauh, tambak laut yang bakal ada ni, yang memanjang ni. Yang manjang yang mana tu? Daripada Kota Laksmana turun ke bawah sampai ke Tanjung. Dia tak berbincang dengan nelayan. Bagi tahu. Syarikat yang tertentu saja. Itu memang menghalang. Nelayan memang sebenarnya menghalang projek tambak pasir. Pada mengakibatkan masuk pencarian nelayan dan juga orang menyungkur, orang melanggai, pada mancing itu semua kan. Jadi bilanya jadi makna sumber rezeki tak ada pada nelayan. Sumber rezeki tidak ada. Betul. Jika tambakan ni laku. Jadi nelayan pantai di Tanjung Kling ni kalau dah ditambak, ke mana arah dia mencari ikan? Jadi nelayan? Pulau Undan, Pulau Nangka. Pulau sebelum ni Pulau Besar diwakilkan. Diwakilkan satu negara di Bawang Jain. Dan sekarang Pulau Nangka, Pulau Dodo dan Pulau Undan nak diwakilkan juga. Jadi nelayan ni kat sini tak boleh rezeki, pergi kat sana. Pergi kat sana dah cukup, kat mana nelayan tak ada rezeki. Ya. Ini masalah isu yang patut Kementerian Pertanian turun tangan dengan kerajaan negeri. Selesaikan masalah nelayan ini. Apabila projek penambakan ini, mereka bukan tidak menyokong kerajaan, tapi mereka hendakkan jaminan
mereka dan keturunan mereka yang sanggup hidup sebagai nelayan, dan kita perlukan mereka. Tanpa mereka kita tak dapat ikan. Dan satu lagi tu, Ya, saya nak kaitkan mengenai dengan kapal-kapal ni lah. ya. Kapal-kapal ni bila berlabuh tak tentu arah. Berlabuh tidak tentu arah. Jadi maknanya dia berlabuh ke sana, jadi nelayan ni dah tak boleh nak hanyut dengan pikat mereka. Yang ni kita dah ada. Yang ni, kapal ni, kapal ni. Oh, Ni kapal-kapal ni semua oh ni. kapal-kapal ini mengganggu ni. Ni Yang statik tu, yang besar-besar tu. yang besar-besar tu. Yang besar. Bila ada satu ketika dia berlabuh banyak. Jadi nelayan kadang-kadang sampai dekat mana tu, kat pulau besar pun cari rezeki. Sampai ke pulau besar mencari rezeki. Pergi jauh tu. Maka Kementerian Pertanian, Jabatan Maritim, Jabatan Laut mengkaji semula kedudukan kapal ini. Supaya kapal ini tidak mengganggu pergerakan nelayan pantai yang kena memasang pukat. Pukat apa? Pukat hanyut. Pukat hanyut. Pukat hanyut. Jadi kalau adalah kapal-kapal pasir ni, yang duduk di pergigian laut ini, di pinggir laut ini, dia akan menyebabkan kehidupan pencarian nelayan. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan kena maklum, tanpa nelayan kita tak makan ikan. Mereka yang menangkapnya, kita kena membeli ikan daripada luar negara. Jadi kerajaan perlu untuk mengambil inisiatif, khasnya Esko Kerajaan Negeri Melaka yang menjaga portfolio pertanian turun padang, kaji balik semula, dan perlu membuat bantahan supaya kapal itu tidak berada dalam pinggir laut, boleh hampir ke tengah laut sikit untuk boleh nelayan bergerak. Ini satu isu yang saya belajar pada pagi ini. Pada tengah hari ini, minta maaf. Di mana? Satu lagi yang dekat Pulau P tu, Pulau Upih, ya. Pulau P dia akan tambak 300 hektar. Pulau itu yang tempat nelayan pernah dijadikan sumber menangkap ikan akan ditambak. Jadi kesudahan ni 300 hektar. 300 hektar. Berapa besar tu? Ya. Macam mana nelayan nak beroperasi? Jadi bagaimana nelayan nak itu? Ini isu nelayan. Nelayan tersepit. Nelayan tersepit antara penyokong UMNO yang setia dengan mencari hidup. Itu bendera UMNO berkibar, signboard Barisan Nasional ada, tetapi mereka sekarang ni tersepit antara perancangan kerajaan dengan kehidupan mereka. Kita menyokong. Jadi dari itu kedua pihak mesti berkorban atau berunding untuk menang-menang dalam pembangunan isu tambak laut ini bagi tujuan Corridor of Melaka ini. Untuk yang ke 10 dan 15 tahun akan datang. Yang batu-batu ni, Ya. sebelah kapal dekat Melaka juga. Memang petang-petang dia orang tempat beredar. Ya. Untuk dia orang tu buat ni petang-petang sembang keluarga kan. Ya. Jadi ini pun semua dapat daripada sana sudah. Dari Barisan Nasional ya. Daripada sana semua ni. Semua ni yang ada kat sini ni semua dapat daripada sana. Ada Raja Kero. Oh, tu Haji Khairul mengurangkan ya. Ini konten nelayan tu. Oh. Apa konten nelayan? Oh, ini orang kuat nelayan ni. Oh, pejuang. Konten nelayan. Perjuangkan hak nelayan. Mana macam Datuk cakap tadi, Ya. dia menang-menang. Ya. Masalah dia tu, dia projek ni bukan kita bangkang. Projek tambak laut tidak dibangkang Tak bangkang. untuk generasi akan datang. Ya. Bukan kita nak bangkang. Apa-apa projek pun. Ya. Jadi, menang-menang. Menang-menang. Macam ni cerita dia tu. Kadang-kadang, pihak pengurusan atasan yang projek ni, Ya. dia dah ada keluarkan untuk nelayan. Ya. Tapi tapisan-tapisan tu tak sampai. Tak sampai ya. Ya. Macam mana? Kalau dibagi keistimewaan ataupun peluang kerjaan ke atau apa ke jaminan, Ya. memang kita memang sokong sangat. Oh. Bagilah menang-menang tu. Ya. Nelayan bukan yang pergi pagi balik petang pun boleh tutup lagi dapat hasil. Pagi petang belum dapat hasil. Tutup lagi. Kalau Semua tadi, Ya. semayang pun belum lagi. Ya. Dapat depan beras kepada duit belanja. Duit belanja saja. Yang baru masuk ni. Tadi dah baru masuk. Mana kapal tu? Banyak semua berlaku dah. Oh. Tempat dah kecil, Dah kecil. Oh. Tambah lagi tak tambah lagi. Jadi kawasan penangkapan ikan di Melaka memang dah sempit sangat. Kawasan penangkapan ikan perairan Melaka sudah sempit. Jadi Kapal lalu, ya. dia memang lalu ikut dari tempat pelabuhan. Laluan dia. Tapi dia tak ada sistem. Tidak ada sistem tuan. Tuan-tuan tengok ni kapal dia ni. Kapal ni tengok.
Macam mana diorang nak melabuhkan diorang punya pukat. Ini sikit dia. Ni sikit. Pada saya dah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 20 lebih pun Kat sana tu Ah. dia pengalihan minyak Ah. kapal ke kapal. Kapal ke kapal lah. Ada A, B, C, D lain dia tu. Kat situ dah banyak dah. Maka rumusannya perlu berunding balik di meja bulat. Berbincang balik menyelesaikan antara pembangunan, jangan rakyat nelayan tersepit. Jangan kerana mencari kerakusan perbelanjaan pembangunan negara, kita pula mengorbankan kaum nelayan ni. Ini semuanya adalah generasi penerus penangkapan ikan. Jadi kalau kita tidak cuba untuk membantu mereka, kita akan jadi masalah. Betul macam ni tuan? Tersepit tuan-tuan. Itu sajalah. Tuan-tuan dan perempuan, siaran langsung saya daripada Jati Tanjung Kling untuk mendengar hati nurani rakyat, para nelayan semua yang mencari kehidupan. Kita tidak bercakap soal betul tidak betul, kita bercakap soal prihatin kita, hak mutlak dan juga jaminan nelayan ini, kehidupan mereka. Ya, tuan-tuan tengoklah keadaan orang sekarang. Dan diorang tetap menyokong Barisan Nasional. Ya, betul. Diorang tak lagi. Apa? Kita kejar dia. Kalau tsunami lagi dah tu. Tsunami lagi. Tsunami lagi. Okey. Abang keras yang kita tak lagi. Kalau ombak gelora ni kita hadap. Cepat keluar tu negeri Melaka. Ni dah semua